So Cikgu Luan dah jual Sony A6400. Kenapa Cikgu Luan jual? Tutuplah tepi dulu. Okay. Just nak buat my honest opinion berkenaan dengan Sony A6400. Dan kalau korang nak tahu, Sony A6400 ni salah satu kamera yang I would say dah sampai tahap usia 4 tahun, which is agak old school sikit. Tetapi kalau korang tengok dari segi market second hand dia, macam lebih kurang sama saja dengan korang beli harga yang baru. Dan mungkin ini sebab dia. Dan saya akan ceritakan juga pengalaman saya lah, cara penggunaan saya khusus untuk content creator, buat vlog, buat event dan sebagainya lah. Okay, first things first, the spec itself saya beli for the sake of untuk buat video semata-mata. Okay, to be specific, saya nak buat for the sake of vlog juga. Lagi-lagi lately memang Cikgu Luan banyak gila buat vlog. Dan perkara pertama yang paling kita akan nampak very obvious adalah daripada segi dia punya flip screen. Dia at least ada flip screen, tapi dia punya flip screen dia ke atas. Itu menyebabkan saya skeptik lah nak beli A6400 at the first place. But straight answer, saya dah jumpa jawapan dia. Korang just beli sahaja cold shoe relocator, yang mana dia akan letak dekat cold shoe korang dan dia akan relocate balik another cold shoe dekat bahagian kiri body itself. So dah selesai masalah. In fact, benda itu adalah benefit juga apabila korang nak pair misalnya kata dengan korang punya gimbal. Lagi-lagi to be specific, gimbal yang jenis macam Zhiyun Weebill, specifically Weebill S saya, yang mana kalau kita nak buat multiple angle, macam kita nak buat undershot punya angle kan, korang tak boleh nak buat sekiranya misal kata kepada Sony ZV-E10 yang mana cold shoe dia dekat atas kan. So kita pun cold shoe dekat atas, flip screen dia ke tepi, so that dia punya ergonomik dia tu akan menyebabkan dia terlanggar satu handle kat situ. Now kalau korang gunakan A64 dan korang dah relocate balik cold shoe, dah settle masalah. Bukan sekarang itu, it is perfect for Weebill S. Korang boleh tengoklah footage yang sedang play sekarang ni. Ini semua datang daripada A6400. Sama ada saya pair dengan dulu saya guna Tamron 1770mm f2.8 ataupun saya gunakan Sigma 1850mm f2.8. Okay, memang daripada segi out of the box pun Cikgu Luan berpuas hatilah dengan A6400. Plus Cikgu Luan tak shoot 4K pun, Cikgu Luan hanya shoot Full HD 25 frames per second, ataupun kalau Cikgu Luan nak standby slow motion, Cikgu Luan standby 1080p 50 frames per second, so that saya boleh buat slow motion dekat dalam editing lah. About the 4K itself, okay, this is the issue about 4K. Kepada you guys yang nak shoot 4K lah, adakah A6400, A6600, A6300 line up APS-C untuk Sony setakat ini, selain daripada Sony FX30, dia punya 4K for me bukan pada kadar yang memuaskan. Lagi-lagi daripada segi JLO effect dia. Kalau korang tengok apa maksud JLO, maksudnya kalau macam kita goyang-goyangkan kamera kita dapati kita punya muka dah start jadi sengit. Kalau kita buat vlog yang jenis gegar-gegar tu, kita akan rasa effect tu memang tak nice langsung lah. So sebab tu Cikgu Luan jarang gunakan 4K, satu. Yang kedua, Cikgu Luan jimat space jugalah, sebab pada Cikgu Luan as a content creator yang banyak gila shoot video hari demi hari, Cikgu Luan dapati shoot full HD pun sudah memadai. Even Cikgu Luan zoom dalam editing sekalipun. So dia tidak ada apa-apa isu kalau kau nak gunakan benda tu. Second of all, kenapa saya decide untuk jual adalah saya baru dapati rupanya A6400 ini dia memang bukan design untuk vlog kan, betul tak? So it's a professional camera lah, yang mana sesuai untuk orang yang banyak gunakan manual shutter speed, contoh manual ISO, manual segala-galanya lah, yang biasa shoot dekat studio ataupun nak buat short film yang fixed lighting, dia tak variable macam mana kita buat vlog. Isu dia bila korang buat vlog, Cikgu Luan dapati dia punya auto brightness dia memang tahap yang for me sangat teruk lah. Yang mana baru ni saya buat vlog dekat Stella Dental contohnya, saya buat vlog dekat Samurai Yakiniku, jumpa Mona Lisa PC kan. Saya punya shot, I would say 70% memang sama ada underexposed ataupun overexposed. But untuk specifically model A6400, model ni memang terkenal dengan dia punya underexposed punya ni lah. Saya terpaksa lah bila saya hantar ke Mona Lisa PC, saya hantar ke Stereo Dental, saya kena edit dulu all the brightness, which is for me as a content creator yang memang nak cepat, memang sangat-sangat annoying lah. Until bila saya upgrade kepada Sony ZV-E10 yang sedang rakam sekarang ni, memang dia punya auto exposure dia sudah okay lah, provided that ZV-E10 ni memang design for vloggers kan. Tapi it is satu feature yang korang kena
hati-hati sikit lah. Dia bukan isu flip screen ke atas. Saya rasa isu flip screen ke atas saya dah selesaikan tadi. So I have no complaint about that. Saya rasa ada benefit juga flip screen ke atas. Tapi selebihnya battery life contohnya boleh bertahan lebih daripada 1 jam suku minima ataupun 1 jam setengah lah. Depend kepada korang shoot macam mana, condition macam mana. Daripada segi body size dia pun for me sangat-sangat memadai lah. Maksudnya dia tak besar sangat, dia tak ada kecil sangat. Nanti saya beli ZVE 10 baru saya tahu rupanya dia agak besar sikit daripada ZVE 10. Tapi the same supported E-mount lah. Maksudnya kelebihan kalau korang beli E-mount sekarang, yang pertama lens dia dah makin banyak choices yang korang boleh pilih dan market second hand dia yang paling best lah untuk setakat ni. Hence saya dah tak boleh nak move on daripada menggunakan mirrorless Sony. Yang kedua daripada segi body size lah, kalau kita sembang pasal crop body ataupun spesifik size dia adalah APS-C punya body ataupun image sensor. Dia nak buat vlog tu lagi simple, lagi ringan, lens pun jadi lagi ringan. Instead of korang opt for misal kata yang baru ni yang keluar ni kan, ZVE1, iaitu dia vlogger punya series tapi dia full frame. Body maybe slim, saya faham. Okay, it's a great innovation lah. Tapi lens nanti makin besar juga, sebab makin besar image sensor korang, makin besar lah lens yang korang akan dapat. That's the problem lah. Okay. Dan apa lagi yang saya rasa kurang, maybe daripada segi waktu A6400 keluar, kita tak boleh nak gunakan benda itu sebagai direct webcam punya usage. Maksudnya, contoh Sony ZV-1 saya ataupun ZV-E10 saya, dia boleh connect je USB cable to USB cable, directly connect ke laptop ataupun PC. Dah boleh jadikan macam webcam, walaupun dia setakat ni limited on 720p resolution. Dia bukan sekadar boleh streaming visual, tapi audio pun, misal kata kalau kita nak pair dengan kita punya condenser mic ke apa, shotgun mic, korang boleh dengar macam tu. So memang best gila lah for me. Dan daripada segi monitoring wirelessly, apa maksud saya? Maksudnya kalau korang download nama apps dia Imaging Edge. Imaging Edge ni memang Sony punya software lah, yang mana korang boleh monitor directly dekat korang punya smartphone. Yang mana sebenarnya baru saya sedar model macam A6300, A6000 tak boleh dapat this particular software. So itu sebenarnya salah satu nikmat korang membeli A6400 lah. Cikgu Luan, fotografi Cikgu Luan, I have no comment sebab Cikgu Luan tak banyak sangat buat fotografi. Pernah buat, just nak cakap yang 90% saya buat video, 10% saja saya buat foto. ISO 6400 masih lagi okey. Oh, disama dengan A6400, ISO 6400. Okay. Tapi once dia dah sampai 12,800, tak silap Cikgu Luan, korang akan nampak all these green noises. Yang mana kalau korang pixel peeping lah, maksudnya korang tengok, oh ni tengok lama-lama, oh ada warna hijau. Dan benda itulah yang sebenarnya salah satu sebab saya beli Sony ZV-E10, yang mana dia dah selesaikan masalah itu. Adakah ianya adalah big deal pada saya? Tidak juga, sebab yang penting sebenarnya korang punya lighting mencukupi, okay. Korang dapat aperture f2.8, okay, tak ada apa-apa isu sangat. Dan bila saya dah cakap benda-benda macam ni, so that's why lah kot kenapa A6400 masih lagi menjadi fan favourite. Malah dia masih lagi high demanding di dalam market. Harga memang susah gila nak turun. For those yang memang nak buat job, nak buat content creator, A6400 is acceptable camera, yang mana dia boleh go longer term lagi. Maksudnya mungkin dalam masa 4-5 tahun lagi dia masih lagi relevan. Kita tengok je Sony A6000 contohnya kan. Sony A6000 itu sendiri, walaupun dia tak ada flip screen, walaupun dia tidak ada audio jack, but still people gunakan dia sampai dia habis lunyai punya. Itulah yang sama akan berlaku pada A6400. Okay, you guys nak beli dekat mana? Saya galakkan korang just beli kat second hand saja. Search je dekat Facebook Marketplace A6400, ataupun kalau mungkin ada kot yang jual baru, korang boleh tengok dekat Shopee ataupun Lazada. Ya, dengan harga maybe dalam 3,000 lebih lah, 3,200, 3,300, 3,500. Itu saja daripada saya. Apalagi you guys tak tahu dengan video tinggal tu semua, korang boleh raja dalam komen bawah supaya saya boleh buat video. Upon request juga, cerita saja daripada saya. Saya Cikgu Luan. Saya pergi. Saya dan. Alright.